Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai tajuk polimer. Untuk tajuk polimer, kita akan ada dua benda yang kita akan fokuskan. Yang pertamanya adalah menerangkan polimer. Seterusnya adalah menjelaskan tindak balas pempolimeran. Okey. Selalunya, apabila kita pergi ke bazar Ramadan, betul? Kan? Apa benda yang kita akan nanti-nantikan? Okey. Selalunya, kalau kita pergi ke bazar Ramadan, apa benda yang kita akan nanti-nantikan? Okey. Kita akan nanti-nantikan murtabak, kan? Betul tak? Murtabak, lagi apa lagi? Ayam KFC dan sebagainya. Ayam lah, saya kata ayam. And then, murtabak tu dibalut dengan menggunakan plastik. Sama lah juga tengok makanan kat sini, semuanya dibalut dengan menggunakan plastik. Okey. Apabila kita pergi ke sekolah kan, mesti mak kita akan bekalkan dengan bekas makanan juga, ataupun bekas makanan. Dan bekas makanan ni selalunya kita akan bawa balik pada rumah lah makan. Tapi bekas makanan ni, kalau kamu perasan kat sini adalah menggunakan jenama Tupperware. So kalau kata menggunakan jenama Tupperware, makanya dia adalah sangat jenama yang mahal. Jenama yang mahal berbanding jenama Yokomomo, atau jenama yang mahal berbanding yang Momo dan sebagainya itulah. So kenapa dia mahal berbanding dengan lain? Itulah relationship kita pada hari ini. Dan bekas makan ni juga dibuat daripada plastik. Okey. Tadi kita dah cakap pasal makanan ke semua kan. Tapi sekarang saya tekak saya dahaga kan. So kalau tadi kita pergi buat Ramadan, kita akan cari ayam apa? Kita akan cari ayam kita akan cari ayam tebu, ayam nira dan sebagainya. Dan ayam tebu itu kita akan balut menggunakan plastik. Dan straw ni kita akan menggunakan plastik. Kalau kita tengok ketiga-tiga bahan tadi, saya tunjuk tadilah bekas makanan atau plastik makanan tersebut, dan juga straw ni juga dibuat dari plastik. Adakah ia adalah sama ataupun berbeza? Untuk mengetahui semua, ketiga-tiga barang tersebut adalah diperbuat daripada polimer. Bukan dibuat daripada polimer, adalah polimer. Okey, jadi itulah perkaitanan antara ketiga barang itu dengan kita punya pembelajaran hari ini. Okey, saya tinggalkan kepada kamu satu persoalan. Apakah monomer dan sumber polimer bagi kanji? Saya harap kamu dapat jawab pada akhir pembelajaran kita hari ini. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah jenis gad polimer gambar. Ini adalah, saya bagi kamu latihan. Kamu boleh cari dalam buku rujukan kamu nanti. Di sini saya bagi kepada span, polyethylene dan sebagainya. Saya harap kamu dapat jawab lah. Dan benda ni akan dijawab dalam explanation saya nanti. Cuba cari dulu tau. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa explanation. Okey, untuk fasa explanation ni, tadi kita cakap pasal barang makanan semua tu kan. Tadi dah tema lah pasal polimer dan sebagainya. Jadi cikgu nak detailkan apakah itu polimer. Polimer tu adalah molekul yang berantai yang mana dia terhasil daripada percaturan banyak unit. Kamu bayangkan kita ada satu jari, kita ada satu tangan, satu ni, kita gabungkan dua. So jadilah polimer. Satu ni dia panggil monomer. Panggil banyak-banyak ni dia panggil polimer. Okey. Kamu boleh tengok video di sini. The moment we wake up early in the morning and start with our daily chores, we depend on various items. You may say there are many in the list. Okey, jadinya kalau kita tengok di sini, apabila kita bangkit daripada tidur, semua benda yang kita buat semuanya dari plastik kan. Contoh dia, kita toothbrush kan, ataupun kita pakai banyaklah benda, semuanya dibuat dari plastik kan. Ataupun kita kata refrigerator dan sebagainya, semua dibuat dari plastik. Okey, cuba tengok ni. Yes, the toothbrush handle, the comb, plates, bottles, lunch boxes, bodies of refrigerators, water purifiers, laptops, and so many other articles.
the list would be endless. So are all these articles made up of plastic? Yes, but they are quite different from each other. So how is that possible? Well, it is possible because plastic itself comes in various forms. What do we mean by this? To understand this, let us draw two figures. Can you tell me the difference between the two? Yes, the first one is linear in fashion. On the other hand, the second one is interlinked. This type is called the cross-linking type. But why are we studying these now? We know that plastic is a polymer. Now the various monomeric units in the different plastics are arranged in different patterns. And what would these patterns be? Yes, they are either linearly arranged or they are arranged in a cross-linked manner. Not only the arrangement, but even the difference in monomeric units that make up the polymer is responsible for giving us the various forms. Jadi, kalau kita dah tengok tadi PowerPoint tersebut, PowerPoint video tersebut, dia jelaslah kat situ macam mana monomer tersebut kan. Kita tengok tadi, kita bagi kepada bagi dua jenis kotak kan, satu kotak yang jenis lain dan ini adalah kotak jenis lain. Apabila monomer dihasilkan daripada kotak A, maka polimer dia berbeza. Apabila polimer dihasilkan daripada kotak B, maka monomer dia juga berbeza. Okey, jadinya monomer adalah polimer dan monomer adalah lawan bagi monomer. Okey, monomer ni adalah unit asas bagi polimer kan, dan tindak balas pempolimeran adalah tindak balas pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer. Okey, kita tengok poli ni berapa kan? Ada poliklinik, ada politeknik. Poli tu maksudnya banyak. Maksudnya banyak. Okey. Pengelasan pempolimeran. So, pengelasan pempolimeran ni bagi kepada 3. Kita bagi kepada jenis, kepada sumber dan juga tindak balas pempolimeran. Kita bagi kepada satu dulu, iaitu sumber polimer. Bila cakap sumber polimer, kita akan ada dua benda. Yang pertamanya adalah semula jadi, keduanya adalah sintetik. Apakah itu semula jadi? Polimer semula jadi. Polimer semula jadi ni adalah polimer yang terhasil secara semula jadi dan dapat diperolehi daripada alam sekeliling. Contoh yang paling mudah lah, apabila kita makan nasi, setiap hari kita akan makan nasi, dan nasi ni adalah salah satu daripada polimer. Apa polimer yang terkandung dalam nasi? Iaitu adalah kanji. So kanji ni monomer dia adalah glukosa. Monomer dia adalah glukosa. Itu contoh lah monomer. Seterusnya, bila kita memerlukan daging, bila kita makan daging ni saja kita makan bersedam, ya korbanan, ataupun tak kira siapa-siapa pun kita akan makan daging lah. Dan makan daging untuk apa? Untuk dapatkan protein, untuk dapatkan kekuatan protein. So pernah terfikir tak? Oh, daging adalah protein. Oh, so apa dia punya polimer dia? Polimer dia adalah protein. Dia punya monomer dia adalah asid amino. Seterusnya kita ada polimer sintetik. Okey, polimer sintetik ni adalah polimer yang dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia di makmal maupun di kilang-kilang. Contoh yang paling mudah sekali adalah nilon. Cuba tengok nilon. Kan, nilon dan juga polyester. Polyester. So ni adalah contoh-contoh yang dihasilkan lah. Kan. Kita juga ada polyvinyl, PVC ataupun polyetherina. Kalau tadi kita dah belajar ni adalah ringkasan lah daripada pembelajaran kita tadi berkaitan dengan polimer dan juga monomer. Apabila kanji, maka dia punya monomer dia adalah glukosa. Apabila selulosa, dia punya monomer dia adalah glukosa. Apabila protein, daging, maka monomer dia adalah asid amino. Maka dia ni adalah semuanya adalah sumber polimer secara semula jadi kan. Kalau sumber polimer sintetik pula, dia adalah polimer polypropylena dan monomer dia adalah propena kan. Seterusnya sintetik dia polystyrena, dia punya monomer dia adalah styrena. Ini yang contoh lah yang sudah bagi.
semula jadi kanji, kapas, protein kan. Kalau sintetik, nilon, PVC ataupun jenis-jenis polimer. Okey, jenis-jenis polimer ada 3. Yang pertamanya polimer termoplastik, keduanya termosat, ketiganya polimer elastomer. Okey, kita akan detailkan satu demi satu. Okey, untuk polimer termoplastik, polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikita semula. Hebatnya polimer ni, apa yang dia boleh buat, apabila dipanaskan ia melebur dan apabila disejukkan ia mengeras. Contoh dia macam PVC lah, PVC, polyethylene ataupun nylon. Sebab itulah jangan bagi kenakan PVC ataupun ni buat tempat yang panas lah, sebab dia akan ada side effect dia. Lawan kepada dia adalah termoset. Termoset ni dia tak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Kebiasaannya dia akan terurai lah. Sebab apa? Sebab hangus apabila dipanaskan dan of course lah dia tidak dapat dikitar semula. Okey. Contohnya adalah melamina dan bakrik. Last sekali, jenis polimer yang ketiga, kita ada polimer elastomer. Okey, apa kelebihan elastomer ni? Elastomer ni dia dapat diregangkan, dan juga dan kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan. Okey, dia punya sifat elastik yang tinggi. Elastik ni maksudnya apa? Boleh diregang lah kan. Dan contoh dia semacam polyurethanana, getah, styrena butadiene, SBR. Dapat kita ada 3, iaitu polimer termoplastik, polimer termoset dan terakhir sekali adalah polimer elastomer. Okey, selesai di situ. Saya nak minta lah kepada semua QR code ni, sebab dalam QR code ni akan ada paparan. Bila kamu dah scan kan, kamu dah scan, dia akan masuk terus ke dalam yang ini, iaitu paparan Padlet saya. Dalam Padlet ni kita ada tindak balas pempolimeran. Kita akan belajar detailkan, dan lepas tu kita juga ada tajuk mengenai penggunaan polimer dalam kehidupan seharian kita, dan ketiga adalah polimer dan alam sekitar. Okey, apa yang saya nak minta kamu buat adalah saya nak minta kamu add on tambahan. Saya tak ajar yang ni, tapi saya nak kamu tambah maklumat, sama ada daripada website. Kamu carilah website kat mana pun. Kalau kamu pandai buat jurnal, baca jurnal, ataupun kalau cari je Google ke ataupun buku ke atau sebagainya, and then add on dalam ni. Okey, kat komen ni, komen apa yang berkaitan, apa yang kamu jumpa, kamu komen je. Sebab apa? Setiap komen kamu ni saya akan bagi mark kepada kamu. Mark ni untuk apa? Mark ni untuk pengajaran untuk ujian akhir tahunan. Mark tambahan, extra mark, semua makan mudahlah kamu untuk dapat A. Seterusnya adalah fasa evaluation. So fasa evaluation ni, apa yang kita akan dapat adalah kita akan evaluate kamu lah berdasarkan pengajaran saya pada hari ini. Okey, saya nak minta lah kepada kamu semua untuk scan yang ni, pada scan ni dan jawab. Okey, dan dia akan bawa kamu kepada ruangan ni lah, iaitu quizzes saya. Dalam quizzes ni dia akan ada 15 soalan dan kamu diminta untuk jawab soalan yang saya berikan kepada kamu. Setiap kepada kamu diminta untuk jawab sebanyak dia masa, dan saya bagi last due date dia pada esok. Okey, saya harap kamu dapat selesaikan secepat mungkin untuk mengelakkan kamu tak dapat masuklah ke dalam due date tersebut kepada dalam quizzes ni. Okey, settle pengajaran kita pada hari ni. Kita akan pergi kepada rumusan dan juga pengajaran. Okey, untuk rumusan kita pada hari ini, kita belajar, senang cerita, kita belajar pasal polimer lah. So polimer ni adalah molekul yang berantai panjang dan terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas ataupun orang kata apa, monomer kan. Okey, unit asas bagi polimer ialah monomer. Okey, sumber polimer ni dia ada 2, iaitu semula jadi
dan keduanya adalah sintetik. Apa ambil dia tu di seluruh alaman. Sebab apa? Dia dihasilkan secara semula jadi kan. Contohnya macam kapas, ataupun kita boleh kata apa lagi? Kapas, nasi dan sebagainya lah. Okay. And then sintetik ni kita adalah dia terhasil dengan apa? Dengan tindak balas yang berlaku di dalam makmal ataupun dalam kimia. Akhirnya orang, manusia yang invent, manusia yang cuba reka, terhasil lah kan. Banyak benda lah, nilon, PVC, paip dan sebagainya, dan seterusnya jenis-jenis polimer. Okey, jenis-jenis polimer ni dia ada 3. Okey, iaitu termoplastik, termoset dan juga polimer elastomer. Termoplastik ni dia dapat diacukan kan semula berulang kali dan dapat berkitar semula. Okey. Dan lawan dia ada termoset kan. Sebelum tu termoplastik ni apabila dipanaskan ia melebur, apabila disejukkan ia mengeras. Okey. Termoset pula apabila yang berlaku, termoset ni apabila dia terdapat diacukan, semula dan confirm lah bila tak dapat diacukan semula, dia tak dapat kitarkan semula. Elastomer ni pula dia dapat diregangkan. Contoh dia macam apakah monomer dan sumber polimer bagi kanji? So monomer dia adalah glukos ataupun glukosa, dan sumber polimer dia adalah semula jadi. Okey. Untuk pengajaran bagi pembelajaran hari ini adalah 3. Yang pertamanya, amalkan 3R, iaitu reuse. Reuse tu apa dia? Guna semula bahan-bahan yang boleh kita guna. Contoh dia macam plastik, kalau kita beli botol, kita boleh guna untuk buat pasu bunga, kita gunakan, ataupun recycle, ataupun seterusnya. Recycle ni apa dia? Kita semula kan, dengan cara apa? Letak barang-barang yang boleh kita semula ke dalam tong sampah kan, kaca ke dalam kaca kan. Okay, seterusnya ada reduce. Reduce ni kurangkan penggunaan yang susah untuk dibiodegradasi ataupun itulah. Okey. Seterusnya adalah mensyukuri teknologi. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, maka plastik ni ataupun polimer ni dapat diinventkan kepada pelbagai lah. Maka kita kena syukurilah, kerana apa? Dengan adanya invent ini, maka tayar kasut tak licin, kereta dapat berjalan dengan lancar di atas jalan raya, dan macam-macam lagi. Seterusnya adalah cintai alam. Cintai alam kenapa? Kerana kita tahu dan maklum plastik ni bahayalah kepada alam. Maka jika kita tak menggunakan secara berhemah, ia akan menyebabkan masalah lah kepada generasi yang akan datang. Akhir kalan dari saya, jangan lupa untuk submit quiz dan juga Padlet dalam masa yang terdekat. Dan kalau ada persoalan, boleh kontak saya dekat nombor slide yang berikut. Terima kasih.